Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid 6 Yatiza? Bertemu kita kembali dalam kelas TMK bersama saya Cikgu Soleha. Saya harap anak-anak murid semua sihat, berada di rumah. 2 langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan, dan juga 1.3 set arahan bagi aktiviti harian. Okey, minggu lepas kita telah belajar tentang kegunaan atau cara komputer, dan kita telah kenal pasti perkakas harian yang berada di sekeliling kita yang mempunyai atau cara komputer, antaranya peti sejuk, mesin basuh, televisi pintar dan sebagainya. Okay, jadi untuk minggu ini, di akhir pembelajaran, murid akan dapat mengenal pasti perkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian dengan set arahan atau cara komputer, juga menulis satu set arahan bagi aktiviti harian dengan betul. Okay, kita lihat apa dia langkah-langkah aktiviti harian. Okey, maksud langkah-langkah aktiviti harian ni ialah aktiviti harian itu mempunyai langkah-langkah tertentu mengikut urutan, dan setiap langkah perlu dipatuhi untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Okey, setiap hari awak ada buat macam-macam aktiviti. Contohnya mandi, bersiap ke sekolah, ataupun basuh baju, ataupun kemas bilik dan sebagainya. Okey, setiap aktiviti harian yang awak lakukan tu mesti ada langkah-langkah dia. Langkah-langkah dia yang mengikut urutan untuk awak laksanakan bagi mendapat hasil yang awak nak. Okey, kita lihat contoh yang telah sedia ada dalam buku teks muka surat 5. Situasi di sini menunjukkan Nadia sedang membantu ibunya di dapur. Jadi, Ibu Nadia mengajar Nadia cara menyediakan ikan siakap untuk digoreng. Okey, ini merupakan salah satu aktiviti harian di rumah, iaitu menggoreng ikan. Jadi, nak goreng ikan pun ada langkah-langkah dia yang tertentu dan mesti dilakukan mengikut urutan untuk awak dapatkan hasil yang awak nak. Apa dia awak nak? Hasil dia ialah ikan goreng yang sedap. Okey. Di sini ibu dia tunjukkan langkah pertama ialah buang sisik ikan. Lepas tu belah bahagian perut ikan dan keluarkan isi perut dan insang ikan. Setelah itu basuh ikan sehingga bersih dan ikan sedia untuk digoreng. Kalau perhatikan, ini adalah langkah-langkah dia untuk mendapat ikan yang bersih sebelum digoreng. Dan langkah-langkah ini mengikut urutan. Dan awak kena ikut langkah-langkah ini untuk dapat hasil yang awak nak, iaitu ikan yang bersih yang dah siap untuk digoreng. Okey, katakan kalau awak tak ikut urutan, maksudnya saya nak basuh ikan dulu, lepas tu saya nak buang sisik, kemudian saya nak buang perut, kemudian saya nak goreng terus. Bersih ke ikan tu? Takkan, awak takkan dapat hasil yang baik. Jadi sebab tu langkah-langkah dalam aktiviti harian awak ini perlu dilakukan mengikut urutan untuk dapatkan hasil yang awak kehendaki. Okey, apakah langkah-langkah seterusnya untuk menggoreng ikan? Okey, dah ada ikan yang bersih, apa dia langkah-langkah seterusnya untuk goreng ikan? Cuba awak fikirkan seminit. Cuba awak jawab. Apa dia langkah-langkah seterusnya untuk menggoreng ikan? Dah ada ikan ni. Biasanya awak tengok mak awak dah ada ikan, apa yang dia buat untuk goreng? Dia akan letak apa? Dia akan buat apa? Cuba awak senaraikan. Baik. Ini contoh lain. Langkah-langkah aktiviti semasa perhimpunan pagi. Okay, perhimpunan pagi ni merupakan salah satu aktiviti harian awak juga. Kalau kat sekolah memang selalu akan ada perhimpunan pagi. Dan perhimpunan pagi pun awak ada langkah-langkahnya. Apa dia langkah-langkahnya? Okey, ini langkah-langkahnya. Biasanya bila awak sampai sekolah, awak akan beratur mengikut kelas di tapak perhimpunan. Awak akan luruskan barisan. Bila perhimpunan dah mula, akan ada nyanyian lagu negaraku, nyanyian lagu negeri, nyanyian lagu sekolah. Kemudian barulah pelajar akan baca doa. Lepas tu barulah ada ucapan guru bertugas. Kemudian pelajar akan berbaris masuk ke kelas semula. Ini langkah-langkah mengikut urutan semasa perhimpunan pagi. Okey? Adakah awak pergi ke sekolah terus baca doa?
Tak ada kan? Mesti akan ikut urutan. Maksudnya akan beratur dulu dan akan lakukan perkara-perkara ini seterusnya. Tak ada awak skip langkah-langkah ni, tak ada kan? Okey, itu maksud langkah-langkah aktiviti harian. Okey, tanpa buang masa, kita tengok pula apa dia set arahan atau cara komputer. Okey, apa dia set arahan atau cara komputer ini? Set arahan dalam atur cara komputer juga ada arahan-arahan tertentu mengikut urutan. Dan setiap arahan itu juga mesti dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Awak nampak tak apa persamaan dia dengan langkah-langkah dalam aktiviti harian? Langkah-langkah dalam aktiviti harian pun ada mengikut urutan. Dan kita kena ikut langkah-langkah tu untuk dapatkan hasil yang dikehendaki. Sama juga macam atur cara komputer. Atur cara komputer dia ada set arahan. Dalam set arahan ni, dia ada arahan-arahan tertentu yang mengikut urutan. Dan atur cara komputer itu mesti ikut arahan-arahan yang telah disediakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Itu berkaitan dia, persamaan dia. Okey. Boleh rujuk buku teks surat 6. Di sini diberi situasi di mana Najmi ingin membeli minuman panas daripada mesin minuman layan diri. Okey, kalau awak kat sekolah, awak nampak tak mesin air minuman yang awak selalu beli tu? Okey, itu juga merupakan salah satu perkakas yang mempunyai atur cara Okey, di sini dia ada nyatakan apa langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Najmi. Apa yang Najmi buat untuk beli air? Ini ialah langkah-langkah aktiviti yang Najmi buat untuk beli air. Pertama sekali, dia akan masukkan duit. Najmi akan masukkan duit berdasarkan harga minuman. Kemudian dia akan buat pilihan jenis minuman yang dia nak. Kopi, coklat, teh, dia akan buat pilihan nak yang mana lepas tu bila dia buat pilihan, dia akan tekan butang minuman pilihan yang dia nak. Okey, nak coklat lah, dia pun tekan butang coklat. Kemudian Najmi akan tunggu sehingga air coklat selesai dituang dalam cawan. Kemudian dia akan ambil minuman dia tu tadi. Okey, ini adalah langkah-langkah yang Najmi buat. Langkah-langkah aktiviti mengikut urutan yang dilakukan oleh Najmi untuk membeli air. Okey, awak cuba bayangkan kalau Najmi tak ikut urutan. Maksudnya, dia terus tekan butang pilihan dia. Dia terus tekan butang air apa dia nak. Tapi duit dia tak masuk. Awak rasa dia akan dapat air tak? Dia tak akan dapat air. Sebab duit dia tak masuk lagi, tapi dia dah tekan air apa dia nak. Macam mana nak beli air? Duit tak masuk kan? Sebab itu penting langkah-langkah ini dilakukan mengikut urutan untuk mendapatkan hasil yang daki. Yang bahagian bawah ini adalah langkah-langkah yang dilaksanakan oleh mesin minuman layan diri. Okey, mesin minuman layan diri ni pula, apa yang dilakukan oleh dia? Pertama sekali adalah terima duit. Mesin ni akan terima duit. Kemudian dia akan tunjukkan, bila dia terima duit, dia akan tunjukkan jenis minuman yang boleh dibeli berdasarkan jumlah duit yang telah dimasukkan. Dan dia akan terima arahan pilihan jenis minuman. Maksudnya bila Najmi buat arahan nak air coklat, okey, dia akan terima arahan tu, dia akan buat air coklat, dia akan keluarkan minuman. Kemudian kalau ada baki, dia akan keluarkan baki. Okey, itu adalah arahan yang dilakukan oleh mesin minuman. Itu set arahan. Baik. Okey, ini macam yang saya tunjukkan. Langkah-langkah dalam aktiviti harian yang dilakukan oleh Najmi. Dan yang bawah ini pula ialah set arahan atau cara komputer yang dilakukan oleh mesin air ini. Baik. Cara murid dapat bezakan apa dia langkah-langkah aktiviti harian dengan set arahan. Set arahan ni biasanya apa yang dilakukan oleh atur cara komputer. Dan langkah-langkah aktiviti harian oleh kita sebagai pengguna. Baik.
Pergi ke topik seterusnya 1.3, set arahan bagi aktiviti harian. Okey. Apa dia pula set arahan bagi aktiviti harian? Tadi set arahan lain, langkah-langkah aktiviti harian lain. Tapi ini digabungkan pula, set arahan bagi aktiviti harian. Okey, awak boleh tengok buku teks surat 8. Diberi situasi di mana Nadia dan Nicole sedang belajar membuat kuih apam dengan merujuk buku resipi. Okay, lihat di sini dia ada bagi resipi kuih apam dan di sini dia ada bagi set arahan untuk masak kuih apam. Okey. Aktiviti yang dibuat di sini adalah membuat kuih apam. Okey, kalau awak tengok dekat sini, resipi kuih apam ini adalah langkah-langkah dalam aktiviti harian. Dia cuma cakap campurkan telur dan gula, dia bagi bahan, kemudian dia bagi tahu cara masak. Campurkan telur dan gula, kacau adunan sehingga kembang, kemudian ayak tepung dan serbuk penaik, masukkan campuran ke dalam adunan, masukkan air, gaul hingga sebati. Selepas itu kukus adunan sehingga masak. Okey, ini langkah-langkah untuk membuat kuih apam. Okey, apa dia pula set arahan bagi aktiviti harian? Ini dia set arahan bagi aktiviti harian. Kalau awak tengok, awak dapat bezakan. Set arahan ni dia lebih detail. Maksudnya dia lebih mendalam. Dia lebih terperinci. Okey, contohnya dekat sini, set arahan. Arahan pertama, masukkan 3 biji telur. Dia bagi tahu siap-siap 3 biji telur ke dalam bekas adunan. Kemudian arahan yang kedua, masukkan 1,5 cawan gula ke dalam bekas adunan yang sama. Kacau adunan sehingga kembang. Ayak 2 cawan tepung ke dalam bekas yang berlainan. Ayak 1 camca besar serbuk penaik ke dalam bekas yang berisi tepung. Masukkan campuran tepung ke dalam bekas adunan. Masukkan air. Gaul adunan sehingga sebati. Kukus adunan hingga masak. Awak tengok arahan-arahan ini dalam diberikan secara terperinci. Berbanding dengan langkah-langkah aktiviti yang dinyatakan sini, awak boleh tengok langkah-langkah ni macam cara-cara nak masak. Nampak tak? Dia bagi tahu secara umum. Tapi set arahan bagi aktiviti harian ni, set arahan dia lebih terperinci. Okey, itu maksud set arahan bagi aktiviti harian. Saya harap murid-murid dapat bezakan apa dia langkah-langkah dalam aktiviti harian, set arahan bagi atas cara komputer dan juga set arahan bagi aktiviti harian. Okey.